Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar Kisah Waktu Malam. Sebelum aku mulakan cerita pada malam ini, terlebih dahulu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang sudi subscribe aku punya channel. Dan tak lupa jugalah kepada pendengar-pendengar yang ada memberikan aku pendapat, suggestion ataupun orang kata bagi some motivasi lah untuk aku improve cara penceritaan aku. Yalah, sebab aku pun baru lagi dalam bidang penyampaian ni. Konon bidang penyampaian macam radio. Tapi apapun, segala maklum balas yang korang beli, yang korang bagi kat aku, yang mana aku boleh ambil, aku akan cuba improve cara penceritaan aku lah, supaya korang terhibur. Jadi apa-apa pun, saya ni baru lagi dan saya perlukan korang untuk bantu saya untuk perbaiki cara penceritaan saya. Okey, tanpa berlengahkan masa lagi, malam ini saya akan ketengahkan dua kisah berkenaan dengan hotel. Jadi, anda kata kalau sudah bersedia, jom kita dengarkan sekarang kisah daripada Kisah Waktu Malam yang bertemakan hotel. Okey, kisah yang pertama. Ini dialami oleh Sofia bersama dua orang rakannya, Zaitun dengan Rahimah. Okey. Diorang bertiga ni datangnya daripada Johor ke Kuala Lumpur kerana diorang nak menghadiri majlis perkahwinan salah seorang daripada kawan diorang, yang mana akan berlangsung pada esok harinya. Jadi maksudnya diorang ni datang sehari awal lah kan. Okey, hari pertama dalam tengah hari tu, lepas sahaja diorang check in semua, diorang masuklah dalam bilik diorang, letak luggage, letak barang-barang semua, diorang rehat sekejap. Sebab kejap lagi diorang nak keluar balik, nak pergi menghadiri majlis akad nikah kawan dia orang tu lah, yang mana akan bersanding pada esok hari. Okey, dia orang rehat sekejap. Lepas tu dalam pukul 2 dekat pukul 3 gitu, dia orang keluar balik lah. Tak ada apa pun yang berlaku ketika ini. Kejadian seram berlaku pada waktu malamnya. Akhirnya waktu malam pun tiba. Dia orang masa ni balik dalam pukul 10 malam lah. Standard lah kan, kau datang KL, takkan kau tak nak jalan-jalan kan. Bukan selalu pun datang KL. Jadi dia orang jalan-jalan, dan dia orang jalan-jalan, dia orang shopping ke apa ke, aku tak tahu. Dia tak cerita. Cuma dia bagi tahu dia balik masa tu dalam dekat pukul 10 malam. Dia orang balik masuk bilik hotel. Dia orang bersihkan diri apa benda semua. Lepas tu masing-masing semua ready to sleep lah. Memang pergi tidur terus sebab dia orang dah penat. Sebab sepanjang hari daripada pagi dah drive daripada Johor sampai ke KL. Lepas tu dia orang tak sempat rehat, terus keluar pergi majlis akad nikah. Lepas tu terus berjalan pusing-pusing KL. Memang dia orang tak rehat lah kan. Jadi masing-masing dah penat. Dia orang pun teruslah masuk tidur. Okey, bila kejadian seramnya bermula? Masa ni kejadian seramnya bermula. Sedang diorang duduk tidur dalam bilik tu, sedang diorang masih lena di ulit mimpi dekat dalam bilik hotel tu, Sofia tiba-tiba dia tersedar. Dia tersedar bukan sebab kena ganggu atau apalah. Dia tersedar sebab dia rasa dia nak ke tandas. Tapi bila dia tersedar, dia nampak kawan dia seorang, Rahimah. Dia bukan baring dekat katil. Sebab dia ingat lagi sebelum dia tidur, katil dia orang tu katil king size. Maksudnya boleh muat lah dia orang bertiga nak duduk atas satu katil tu. Tapi bila dia terjaga, dia nampak Rahimah tak baring dekat atas katil. Tapi Rahimah dia baring dekat salah satu sofa yang ada dalam bilik dia orang tu lah. Dia nampak Rahimah baring atas sofa tu. Pelik jugalah si Sofia ni. Dah kenapa kawan aku ni pergi baring atas sofa? Katil bukan main sedap lagi. Lepas tu dia palinglah ke sebelah kanan dia. Dia tengok
kawan dia si Zaitun tu masih ada lagi, masih lena lagi di hujung katil sana tu. Dia masih tidur, muka dia membelakangi Sofia. Tak belakang dia tidur. Maksudnya Sofia adalah situ. Cuma dia heran dengan Rahimah ni. Dah kenapa kau ni tidur dekat sofa? Dan dia pun bangunlah daripada sofa tu. Dia pun bangunlah daripada katil tu. Pergilah ke sofa. Dia kejut. Imah. Lepas tu Imah pun terkejut. Dia buka mata. Kenapa? Asal kau tak tidur dekat katil? Kau tidurlah kat katil tu. Banyak lagi ruang. Lepas tu Rahimah dia macam tak nak tau cakap. Dia kata, tak apalah, aku nak tidur sini lah. Pelik pula dia ni. Sebab setahu dia, kawan dia Rahimah ni memang jenis tak suka tidur dekat sofa ni. Dia kalau ada katil, dia akan tidur kat katil. Tapi oleh sebab masa tu pun mata Sofia kata dia pun mengantuk. Dia pun nak ke tandas sama. Jadi dia, biarlah kau. Dia pun pergilah ke tandas. Dia pergi ke tandas, dia buang air semua. Lepas tu dia keluar balik. Dia keluar, still sama. Rahimah still lagi tengah baring atas sofa. Dan si Zaitun masih lagi baring atas katil. Masih tak bergerak lagi lah. Dengan keadaan muka membelakangi Sofia. Lepas tu sekali lagi dia kejut si Rahimah ni. Rahimah, kau tidurlah dekat tu, kat katil. Sakitlah badan tidur sini. Dia kata dekat si Rahimah. Rahimah kata, tak apalah, aku nak tidur sini lah. Lepas tu Sofia kata, aku pun dah malas nak layan sebenarnya. Sebab aku pun ngantuk sebenarnya ni. So tak apalah. Sofia pun naik belik katil, tarik selimut, sambung tidur balik. Okey, keesokan paginya, bila diorang dah bangun, Sofia heran sebab dia tengok kawan dia, si Rahimah dengan Zaitun ni, kelam kabut, kemas semua barang. Ya kenapa kan? Korang kenapa? Macam kelam kabut sangat nak kemas barang ni. Relax lah dulu. Baru pukul 7 ni, dia kata. Lepas tu Rahimah cakap, kita kena keluar sekarang tu. Lepas tu Zaitun tu berkata, ya Sofia, kita kena keluar sekarang lah. Sofia dah blur. Dia kata, dah kenapa? Apa masalahnya? Relax lu, awal lagi. Baru pukul 7. Apa masalahnya ni? Alah, nantilah kita cerita. Apa kata kau kemas barang kau cepat tu. Lepas tu kita cepat-cepat kita keluar daripada sini. Kita check out cepat-cepat. Dah cepatnya. Relax lu. Bukan selalu tidur hotel, Sofia kata. Lepas tu Rahimah ni kata, cepat. Sekarang aku tinggal kau sekarang, dia kata. Lepas tu si Sofia ni pun nak tak nak, dia pun terpaksa lah kemas barang semua kan. Semua kemas barang, dia orang pun keluar. Masuk balik lagi diorang dalam kereta dia orang. Lepas tu diorang pun keluarlah dulu. Pergi mana-mana kedai untuk sarapan. Dan masa diorang sarapan ni lah, barulah Sofia tahu apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang menyebabkan kawan dia Rahimah dengan Zaitun ni pagi tu kelam kabut nak kemas barang cepat-cepat. Kalau boleh diorang nak belah lagi cepat lagi bagus daripada bilik hotel tu. Tahu tak kenapa? Okey, ni sebabnya. Okey, Rahimah cerita. Malam tu masa dia tidur, dia terbangun. Sebab dia terbangun macam biasa, dia terbangun sebab dia haus sebenarnya, dia nak minum air. Tapi yang membuatkan dia terperanjat, dia pandang belah kiri dia nampak Sofia tengah tidur. Tak apalah. Dan dia pandang belah kanan dia nampak sebelah kanan dia ada Zaitun. Zaitun tengah tidur. Dan masalahnya, belah kanan Zaitun tu ada lagi seorang perempuan yang diorang tak kenal. Terkejutlah Rahimah masa ni sebab dia tahu dah orang ni tak sepatutnya ada dalam bilik ni sekarang. Jadi Rahimah rasa yang baring sebelah Zaitun tu, dia rasa yang tu bukan orang. Jadi sebab itulah Rahimah kata dia tidur kat sofa sebab dia takut dia tidur atas katil. Sebab dia kata benda tu duduk atas katil.
Sofia terkejut lah kan. Biar betul. Takkanlah. Aku bangun, aku tengok tak ada pun. Aku tengok ada Zaitun seorang je. Lepas tu Rahimah kata, betul. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Masalahnya, takkanlah aku nak tipu. Takkanlah aku nak reka-reka cerita pula. Tiba-tiba Zaitun celah. Betul, Sofia. Betul. Sebab, aku pun malam tadi, sepanjang malam, aku tidur atas lantai, kau tahu tak? Sepanjang malam aku tidur atas lantai. Sofia masa tu yang baru tengah nak sedut teh ais tu, tiba-tiba tersambung keluar teh ais dia. Apa benda kau cakap? Apa benda kau cakap tadi? Aku tidur atas lantai malam tadi, kau tahu tak? Sebab aku pun nampak apa yang Imah nampak malam tadi. Dia benda tu seakan-akan kita juga, tapi tengah baring. Gila kau sebelah aku kot. Aku terkejut, aku terus bangun, aku terus baring atas lantai. Aku tarik bantal semua, aku tidur atas lantai. Weh, serius lah korang. Kalau korang semua tidur bawah, habis tu malam tadi, siapa pula yang tidur ke atas? Dan tiba-tiba masa ni, Sofia baru teringat sesuatu. Baru dia teringat, yang malam tadi, sebelum tidur, Zaitun, dia pakai baju warna hijau. Baju tidur dia warna hijau malam tu. Tapi, waktu dia terbangun pagi tu yang nak ke tandas tu, baru dia perasan yang dia nampak yang Zaitun yang tengah baring kat atas katil tu, yang hujung katil tu, tengah baring kat hujung katil tu, dia nampak dia pakai baju lain. Dia pakai baju colour hitam. Masa tu Sofia tak perasan sangat sebab dia tengah mengantuk kan masa tu kan. Jadi sekarang ni baru dia teringat dengan jelas yang mana waktu tu baru dia sedar yang dia nampak tu bukan Zaitun sebenarnya. Jadi maksudnya sepanjang malam dia tidur dengan, korang pandai-pandai lah sebut sendiri. Aku tak nak sebut. Dah malam ni. Okey, jadi itu sajalah kisah seram yang diceritakan oleh Sofia. Bukan nama sebenar. Ketika dia menetap di salah satu hotel dekat Kuala Lumpur. Jadi korang berani lagi tak nak tidur hotel? Kisah seterusnya adalah daripada Amir Edi. Kisah seram ni berlaku ketika dia dalam perjalanan daripada Terengganu ke Batu Pahat, Johor. Dalam perjalanan ni, dia singgah di Port Dickson. Sebabnya dia nak berehat lah. Sebab biasanya dia kata, kalau dia nak ke Batu Pahat ni, biasa dia akan pergi dengan kawan dia, seorang yang boleh memandu. Tapi masa kejadian ni, dia seorang je pergi ke Batu Pahat tu. Jadi oleh sebab dia penat memandu, jadi dia ambil lah keputusan untuk berhenti rehat dekat Port Dickson. Dia nak bermalam dekat salah satu hotel yang ada dekat Port Dickson untuk malam tersebut. Waktu ni jarum jam menunjukkan pada pukul 8.45 malam. Okey, setibanya si Amir ni di hotel, dia terus ke kaunter hotel dan dapatkan kunci bilik untuk tidur. Dia ingat lagi, dia kata, waktu ni dia dapat bilik nombor 12. Lepas saja dia pergi ke bilik dia nombor 12, bilik yang paling hujung sekali, nombor 12, dia masuk, dia mandi, dan lepas saja dia mandi semua, dia teruslah baring dekat atas katil tu. Pukul 8, pukul 9 itu kan, dia terus boom atas katil, dan sedar tak sedar dia pun terlelap. Sebab terlalu penat kan, memandu daripada Terengganu sampai ke Port Dickson seorang diri. Jadi dia pun terlelap. Sedar tak sedar, tiba-tiba dia dah tersedar tu, jam dah pukul 12.30 malam. Dia tersedar pun sebab dia lapar lah, perut dah berkeroncong ni sebab dia belum makan malam lagi. Dia pun tak apalah, dia bangun sebab dia nak keluar dah sekejap kan, nak pergi cari makanan. Tiba-tiba bila dia turun daripada katil dan menuju ke pintu bilik dia, bila dia nak buka pintu bilik tu, tiba-tiba tak boleh bai. Pintu bilik tu jam. Tak boleh buka. Dah pintu bilik tadi buka, dia pun nampak pergi dia ketuk pintu tu. Sampai dia kata naik sakit lah tangan dia ketuk pintu tu. Pun sama juga, tetap tak dibuka. Dah dekat sejam dah dia cuba ketuk, dia cuba jerit, panggil sesiapa. Tak ada siapa pun yang menyahut. Dia kata masa ni jugalah dia rasa dia nak tumbuk je
hidung pemilik hotel ni, dia kata. Marah punya pasal. Pintu tak boleh buka, apa benda ni, dia kata. Okey, jadi sebab pintu tak boleh buka, so dalam bilik hotel tu ada telefon satu. Ada telefon. Dia pun pergilah ke telefon bilik hotel tu. Dan bila dia angkat telefon, dia nak call receptionist, telefon tu tak boleh pakai. Even deringan apa, orang kata biasa kalau kita angkat telefon, kita letak kat telinga, kita akan dengarkan bunyi telefon tu kan. Ni tak ada. Telefon tu senyap, macam telefon tu memang tak berfungsi pun. Lepas tu korang mesti tanya kan, kenapa tak pakai handphone sendiri? Pakai je lah handphone sendiri. Sabar jap. Kejadian ni berlaku tahun 2006. Masa tu telefon bukan macam sekarang lah. Dan Eddie bagi tahu waktu tu handphone dia ada, handphone Nokia lama tu. Tapi kredit tak ada. So, memang nak call sesiapa pun tak boleh lah macam ceritanya. Lepas sejam tu, lepas dia dah fed up ketuk pintu, minta tolong semua, dia pun baring balik lah atas katil kan. Tak apalah, dia kata. Dia landing atas katil sambil dengar Walkman, dia kata. Walkman ni macam radio kecil. Sambil dengar Walkman, dia baring atas katil tu. Dan lepas tu dah, mata dia dah mulalah ngantuk sikit, ngantuk balik. Dia dah mula nak terlelap balik. Dan masa inilah kejadian yang paling Amir tak boleh lupakan berlaku. Okey, sedang Amir duk asyik layan lagu sambil layan mata yang nak ngantuk tu kan. Tiba-tiba dalam dia dengar lagu tu, tiba-tiba ada satu suara memanggil nama dia. Suara perempuan. Amir. Amir. Tiba-tiba dia dengar suara lembut dah panggil dia. Dia pun tak fikir apalah. Dia fikir mungkin ilusi aku sajalah, dia kata. Mungkin ilusi dia saja, dia kata. Dia kata tak mungkin lah ada orang panggil aku. Aku seorang je dalam bilik ini, kata. Ilusi kot. Dia pun tak layan lah. Lepas tu dia dengar lagi sekali orang panggil nama dia. Amir. Tolong. Waktu ni Eddie dia cabut earpiece dia. Dia cabut earpiece daripada telinga dia. Dan masa ni dia dengar lagi suara tu datang panggil dia tak putus-putus. Amir. Tolong. Tolong aku, Amir. Masa tu Amir cakap, "Ya Rabbi, Tuhan saja yang tahu betapa takutnya aku masa tu." Member terus dia selimut badan dia, menggigil-gigil duduk di bawah selimut tu, satu badan diselubung. Sambil suara tadi tak putus-putus memanggil Amir. Amir kata waktu ni dia dah gabra gila dah. Dalam takut-takut dia pun, dia cuba memberanikan diri, cuba jawab. Dia kata, Amir kata, aku tanya dia, kau siapa? Dan benda tu, suara tadi tu menjawab. Nama aku Mariana. Aku kena bunuh dengan kawan aku dalam bilik hotel ni. Amir pula bila dia dengar suara tu cakap macam tu, dia pun teruslah mulakan membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran yang dia ingat. Oleh sebab ketakutan, Amir kata entah ayat apa yang keluar masa tu, semua berterabur habis. Dia tutup kepala dia dengan bantal, tapi suara tu masih lagi dia kedengaran. Dia masih dengar lagi suara tu. Amir, tolong. Tolong, Amir. Amir pun dia dah tak tahan masa tu. Dia dah terlalu takut. Walaupun even dia tak nampak pun apa benda yang panggil dia. Sebab dia rasa suara tu datang daripada katil sebelah dia. Dalam bilik hotel tu ada dua katil. Satu katil yang Amir baring. Satu lagi sebelah dia katil kosong. Dia dengar suara tu datang seolah-olah daripada katil kosong tu. Dan Amir pun dah pergi. Dia mulalah menjerit minta tolong. Sampai dia kata habislah suara dia keluar. Tapi tak ada, seolah-olah tak ada sesiapa yang dengar. Dan suara ni tak habis-habis memanggil nama Amir. Amir. Melerit-lerit suara tu panggil. Habis waktu ni
Dia dah macam patung dah atas katil tu. Dia terbaring saja tak bergerak atas tu sebab dia terlalu takut. Dan dia boleh dengar suara tadi tu sayu-sayu menangis. Sayu, makin sayu, makin sayu, makin sayu dan hilang. Dan dia pun tak sedar bila masa dia tertidur. Sepanjang malam tu dia tertidur terus lepas kejadian tu. Dan dia kata bila dia sedar-sedar, dia buka saja mata, jam dah menunjukkan pukul 11 pagi. Dia terbangun saja pagi tu, pukul 11 pagi tu, dia pun tak tunggu dah. Dia terus packing semua barang semua. Dia nak keluar, dia nak belah cepat daripada hotel tu. Dah tak sanggup dah dia nak tunggu lagi. Dan yang pelik dia, waktu malam tadi, dia nak buka pintu tu susah kan. Dan sekarang ni, bila dia nak keluar pada bilik hotel tu, bila dia buka saja pintu tu, senang pula terbuka pintu ni. Dan bila Amir pergi ke kaunter nak bayar bilik sewa tu, sewa bilik tu, apa lagi, Amir pun marah-marah lah dekat staff tu sebab pintu tak boleh, pintu susah nak buka. Lepas tu telefon dalam bilik tu pun tak boleh guna. Lepas tu diorang cakap dekat Amir yang diorang tak dengar pula yang Amir ni ketuk pintu berkali-kali. Dan tak dengar pun suara Amir menjerit malam tadi. Lepas tu Amir kata, mana mungkin aku menjerit punya kuat malam tadi. Mana mungkin, dia kata. Pintu korang dah lah susah nak buka. Lepas tu staf hotel tu tanya ke dia, Encik duduk dekat bilik mana? Encik dapat bilik mana? Dan Amir ni cakap, bilik saya bilik nombor 12 cik. Lepas tu pekerja hotel ni pelik, bilik nombor 12? Kejap. Encik, tadi pihak kami dah hantar pekerja housekeeping tau ke bilik 12 tu untuk kemas bilik. Mana ada orang cik dalam bilik tu? Tak mungkin lah, saya duduk bilik 12. Awak jangan macam-macam. Amir cakap, dia dah marah dah masa ni. Betul. Tadi pekerja housekeeping kami datang, memang dia dah kemas pun bilik 12 tu. Tak ada siapa-siapa duduk bilik 12 tu. Awak ni daripada bilik mana? Betul, saya datang daripada bilik 12. Lepas tu dia tunjuklah kunci dia. Ada tag tu kan. Memang tag tu tulis bilik nombor 12. Awak tak percaya, sini saya tunjuk awak bilik mana saya duduk malam tadi. Tak apalah. Amir dengan staf hotel, beberapa orang staf hotel tersebut, pergilah balik ke bilik mana yang dia menginap malam tadi. Bilik, dia ingat lagi, bilik tu di hujung koridor sekali, dekat dengan tangga. Dan masa ni barulah Amir tersedar, bilik yang dimasuk malam tadi tu bukan bilik nombor 12. Rupanya bilik tu bilik nombor 15. Maksudnya malam tadi Amir salah masuk bilik. Waktu ni Amir dah jam. Sudah. Tapi kan, kalau aku salah bilik, macam mana tadi aku boleh buka kunci pintu bilik nombor 15 ni? Dia dah heran, dia dah pelik dah sekarang ni. Tak mungkin, dia kata. Tapi kalau, sebab dia betul-betul yakin, memang bilik ni lah dia duduk. Sebab dia ingat lagi, waktu dia datang tu, bilik dia memang berhadapan dengan tangga dan bilik tu merupakan bilik yang paling hujung sekali. Dia tak tahu macam mana dia boleh salah tengok nombor bilik. Dan macam mana kalau salah pun, macam mana pintu kunci tu boleh buka pintu bilik tu. Itu yang misteri je tu. Dan selepas tu salah seorang pekerja housekeeping tarik dia. Selotok lah cakap dia elok. Bang, sebenarnya bang, bukan abang seorang je bang yang kena macam ni bang. Ada beberapa orang lain lagi yang kita punya tetamu pernah kena macam abang ni. Macam kes abang jugalah. Dia salah bilik bang. Dia dapat bilik lain, tapi dia masuk bilik ni bang, bilik 15 ni. Bilik 15 ni sebenarnya kami memang tak pernah pun bagi pada pelanggan. Tak pernah bagi kepada mana-mana tetamu. Sebab bilik ni kami kunci sebenarnya. Sebab bilik ni agak keras. Pihak hotel dah buat macam-macam dah untuk bersihkan bilik ni, tapi tak berjaya bang. Jadi bang, pihak hotel, kami betul-betul minta maaf kat abang. Kami tak tahu macam mana benda ni boleh jadi. Tapi bang, apa-apa pun kami minta maaf bang.
Oleh sebab abang dah tersalah bilik, abang dah terkena benda ni. Jadi tak apa abang. Abang tak perlu buat apa-apa pembayaran. Sekarang ni, deposit abang pun kita akan refund balik. Jadi minta maaf abang. Kami minta maaf sangat-sangat abang. Kami tak minta benda ni jadi abang. Saya harap abang faham lah ya. Dan Amir pun bila dengar saja penjelasan daripada mungkin manager hotel tu rasanya, Amir pun daripada marah dia tadi tu dah mula reda lah. Dia faham lah. Tapi tak apalah. Akhirnya pada hari tu juga dia pun keluarlah daripada hotel tersebut dan menuju ke Batu Pahat. Jadi itu sajalah kisah yang Amir ni ceritakan. Amir masih lagi terasa pelik. Macam mana lah dia boleh salah pintu bilik. Tapi mungkin dah waktu kejadian malam tu, mungkin makhluk yang ada dekat bilik tu mungkin dah perhatikan si Amir ni. Oleh sebab tu, mungkin makhluk tu dah kaburkan mata Amir. Sampai dia boleh salah masuk bilik. Bilik 15 tu, dia nampak itu pintu bilik nombor 12. Sebab tu lah dia masuk je. Jadi tak apalah. Apa-apa pun, Amir selamat dan tak adalah kejadian gangguan tu menyusul. Ikut Amir balik ke apa-apa, tak ada. Hanya sekadar dekat hotel tu saja. Okey. Itu sajalah kisah daripada Amir Eddie. Sekian. Terima kasih. Okey guys, itu sajalah kisah untuk malam ni. Yang mana kalau korang suka, korang boleh tekan like dan subscribe aku punya channel. Dan aku minta maaf anda kata kalau ada kekurangan dalam cara aku menyampaikan kisah kali ini. Jadi, terima kasih kerana sudi mendengar dan aku doakan korang semua semoga panjang umur dan murah rezekinya. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Ni sedikit pesanan lah. Tak lama lagi, kita akan menyambut bulan Ramadan. Ingatnya, jangan ponting puasa. Kita sama-sama banyakkan beribadah dan kita kalau boleh, kita kena anggaplah Ramadan yang nak datang ni macam Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sebabnya, kita tak tahu kan. Anda kata tahun depan kita jumpa lagi ke tak Ramadan ni. Sebab macam kita tahu, Ramadan ni banyak kelebihan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Jadi, sama-samalah kita tingkatkan amal ibadah kita di sepanjang bulan yang mulia ini. Dan, macam yang aku cakap tadi, jangan ponting puasa. Sebab, selama 11 bulan dalam setahun, Allah bagi kita peluang untuk melantak apa saja asalkan halal hanya untuk 1 bulan saja. Untuk kita berpuasa. Itu pun waktu siang saja. Waktu malam, kita still boleh makan macam biasa. Jadi, selamat berpuasa dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ciao yo. Goodbye.